Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan setiap individu yang bergelar Muslim untuk bersatu padu, dan Allah juga telah melarang kita dari berpecah belah. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebanyak-banyak sangkaan yang buruk, kerana sebahagian sangkaan yang buruk itu adalah dosa, dan jangan kamu mencari kesalahan dan jangan mengumpat sebahagian yang lain. Islam adalah agama yang menjadi lambang kepada perpaduan tanpa mengira mana-mana batasan sempadan. Imarah Masjid kali ini berada di Masjid Qaryah terbaik Perlis, Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Qaryah Kampung Guar Said Alwi, Kangar. Keindahan seni landscape dan kebersihan, itu antara elemen awal yang menjadi tarikan. Selain itu, masjid ini ada sudut perpustakaan dan galeri Islam. Sejarah awal masjid yang memenangi anugerah Masjid Contoh Negeri Perlis untuk beberapa tahun berturut-turut ini juga menarik. Ini kerana perkampungan Guar Said Alwi dibuka oleh Datuk kepada pengurusi masjid sendiri. Asalnya masjid dibina oleh orang-orang awal lah, generasi imigran kita daripada tok-tok saya dulu daripada Thailand lah. Kan tak? Masjid kayu dia. Kan tak? Masjid kayu lah. Ini dibina pada tahun penghujung 70-an, awal-awal 80-an lah. Pertalian darah dan hubungan baik antara dua negara membolehkan peranan dakwah dan imarah masjid ini melangkaui sempadan. Tok dengan orang kita adalah orang dari Thailand. Memang di sini mungkin dalam 10-15 keluarga, lepas tu beranak pinak sampai ke hari ini lah. Itu memang sampai ke hari ini pun kita masih ada hubungan lagi dengan adik-beradik kita di seluruh Satun tu. Bukan kita di satu tempat di seluruh Satun tu. Kalau tanya adik-beradik sini memang ada. Malah di peringkat kampung pun hubungan dengan masyarakat Siam cukup erat. Itu satu peluang baik bagi kita, kerana secara tidak langsung integrasi apa kita punya penyatuan masyarakat ni, kita buat masyarakat bendang petani, dia bersama-sama buat bendang, kan tak? Lepas tu ada macam ada sokan, aktiviti harian ni, macam kedai kita pergi beli, macam pergaulan tu sentiasa berhubungan. Jadi sampai sekarang ni kita ada aktiviti sokan, kita jemput, dan kadang-kadang ada aktiviti kumpulan kampung kita dianggotai oleh orang Siam dengan orang Islam ni. Kepercayaan orang kampung terhadap keluarga Tuan Haji Kamaluddin menyuntik semangat kepada semua ahli jawatan kuasa untuk terus berbakti kepada masjid sekaligus mengembangkan syiar Islam. Saya pernah juga menolak jawatan imam ni, tapi memang diminta sungguh-sungguh lah dia supaya saya menerima juga jawatan ni. Sebab saya pun telah memikirkan macam benda-benda yang Quranism ni kan. Jadi jadi saya terpaksa, dalam keadaan terpaksa saya terima jugalah. Memikirkan tentang tanggungjawab dan juga amanah yang orang kampung nak bagi tu. Kebetulan pula di dalam masjid kelas Al-Quran oleh golongan muslimah sedang berlangsung. Yang mengajarnya Ustazah Hajah Roziah Muhammad yang merupakan isteri kepada pengurusi masjid. Mula tu susahlah sikit. Lepas tu bila ada macam Ustazah buat kelas fardu ain, lepas tu imam lah tolong isi surat hantar rumah ke rumah. Kira upah orang pula, upah budak kecil pula. Anak murid Ustazah ada semua kampung. Lepas tu lah sampai jadi macam ni hari ni. Bukan setakat itu saja, anak lelaki Ustaz Haji Kamaluddin turut berbakti kepada masjid dengan mengepalai Biro Belia. Biro Belia Masjid mempunyai lebih 50 ahli berdaftar. Berbagai aktiviti diatur, termasuklah kuliah orang muda dan aktiviti sukan. Apapun yang paling menarik perhatian adalah kumpulan nasyid masjid, iaitu kumpulan Sajjad.
Ditubuhkan sejak 1994 dan dianggotai 15 orang belia masjid. Sudah mengharumkan bukan hanya nama masjid, malah negeri Perlis dan Malaysia secara amnya. Kerap dijemput membuat persembahan amal seluruh Thailand dan Cambodia. Saya ada dengar khabar juga kumpulan nasyid ni katanya akan buat satu persembahan yang besar juga. Ya, kita dapat jemputan daripada pihak Gubernur Satun lah untuk kita buat persembahan pada 19 bulan nanti lah. Satun Thailand lah. Satun Thailand, ya. Jadi kita akan bersembahang kat sana nanti. Ya, insyaAllah. Sampai tengok tu. Oh, bolehlah saya join sekali ni. Ya, insyaAllah boleh. Seronoknya dapat ikut kumpulan sajak ke Satun esok. Kita nak tinjau pula suasana kampung sambil lawat masyarakat Siam. Kenalah bawa buah tangan. Di sini antara menu paling digemari, pulut bersama kelapa dan ikan masin goreng. Indahnya pemandangan, sawah padi luas terbentang, sayup mata memandang. Usaha gigih secara bersama oleh masyarakat Melayu dan Siam. Setibanya pihak masjid, sambutan yang diberikan oleh masyarakat Siam begitu mesra. Bertegur sapa, beramah mesra, berkongsi cerita. Ada pula aktiviti menimba ikan. Ini antara kemeriahan yang ada di negeri-negeri sebelah utara. Uniknya di sini, segala aktiviti kampung disertai masyarakat Siam dan masyarakat Melayu, termasuklah pihak masjid. Kami dengan Tok Imam memang rapat. Lepas tu bila ada kenduri kenara, orang Thai akan pergi jemputan orang Melayu. Sama juga orang Islam, orang Melayu. Bila orang Siam buat kenduri, lepas siapkan khemah khas untuk orang Melayu. Orang Siam, orang Melayu lebih kurang sama ya. Dalam segi perbuatan bersama, dari segi makan bersama, budaya bersama, semua lebih kurang sama ya. Lepas tu pekerjaan pun buat bendang. Kampung-kampung ni buat bendang semua. Hasil pendapatan pada pertanian. Peranan yang dimainkan pihak masjid Saidina Umar Al-Khattab Gwar Said Alwi amatlah dihargai seluruh masyarakat Siam. Dulu hingga sekarang tidak pernah ada masalah yang berlaku lah yang tak diingini, yang tak baik berlaku antara kaum Melayu dan orang Siam lah. Jadi sentiasa hidup bersaudara, berjiran. Sedap. Ya, sedap. Mai makan. Sedap pula makan pulut dengan ikan masin tepi sawah. Masjid Saidina Umar Al-Khattab ini memang mementingkan perpaduan dan ia adalah satu lambang bahawa Islam ini tidak mengira mana-mana sempadan kaum ataupun bangsa. Dan petang ini saya dan pihak masjid akan bermain sepak raga bersama dengan masyarakat Siam yang ada di kampung ini. Takraw bulatan sememangnya satu sukan popular di negeri utara Semenanjung. Dari golongan muda hingga dewasa, skill semua dahsyat. Apatah lagi masyarakat Siam. Tapi yang lebih seronok bila melihat masyarakat Melayu dan Siam bergaul mesra, bermuafakat dalam segala hal kemasyarakatan. Dan lebih membanggakan apabila pihak masjid yang memulakan inisiatif ini. Selesai riadah, saya nak jenguk sekejap kumpulan sajad sedang adakan latihan. Antara yang best tentang Masjid Saidina Umar Al-Khattab ni adalah dia terletak di tengah-tengah sawah. Saya pun jarang pergi ke sawah. Jadi kebetulan sekarang ni angin kat Perlis pun cuaca sejuk, angin sepoi-sepoi bahasa. Dan kebetulan kumpulan nasyid sajad tengah buat latihan sekarang ni. Mari kita tengok apa yang mereka akan dendangkan. Assalamualaikum. Abang Tariq Jadi lagu apa hari ni kita nak nyanyi? Kita akan buat Kurdu. Daripada Kumpulan Raihan lah yang dipopularkan oleh Kumpulan Raihan. Kita mulakan. InsyaAllah.
Wow, patutlah banyak dapat jemputan. Suara vokalis semua power. Seja dah mula nak berlabuh, selepas maghrib ada kuliah orang muda. Kuliah orang muda malam ini disampaikan oleh salah seorang pendakwah terkenal di Perlis. Ataupun dari Umamah radhiyallahu anhu, dia kata, aku dengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan-jalan yang surga nanti. Sebab kita duduk dalam majlis ilmu, niat iktikaf kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kekuatan, rahmat. Apatah lagi orang muda yang duduk dalam majlis. Ada kelainan di masjid ini. Kuliah ilmu diselang-seli dengan persembahan nasyid yang memuji ilahi. Kemerduan vokal kumpulan nasyid Sajjad memang ada daya tarikan tersendiri. Dan selalunya Biro Belia Masjid adakan aktiviti sampingan untuk menarik golongan muda datang ke masjid. Beginilah meriahnya suasana malam di Masjid Saidina Umar Al-Khattab ini, memang padat dengan aktiviti. Kita dah pun disajikan dengan forum perdana, kemudian dengan alunan suara nasyid, dan ada juga kios-kios yang menjual makanan, tudung dan sebagainya oleh pihak belia. Dan sekarang pihak belia adakan pula pertandingan futsal. Hari pun dah malam, perlu berehat. Esok kembara ke Satun bermula awal pagi. Nampaknya rombongan kumpulan masjid sudah pun bersiap sedia mengiringi kumpulan nasyid Sajjad memenuhi undangan pertunjukan oleh Gubernur Wilayah Satun, Thailand. Masyarakat Siam pun ikut sekali. Baiklah, hari ini hari yang baru. Suasana di Perlis pada pagi ini cukup cerah dan angin pun bertiup sepoi-sepoi bahasa. Memang menghidupkan mood untuk berjalan pada hari ini. Dan hari ini saya, pihak masjid dan juga masyarakat Siam di kampung ini akan membuat aktiviti di Thailand. Dan hari ini saya tak keseorangan, saya bersama dengan seorang pencetus ummah yang terkenal di tanah air, Piu Amin. Sihat, alhamdulillah. Jom kita pergi dulu. Perjalanan ke Satun mengambil masa lebih kurang 2 jam. Harap semuanya dipermudahkan. Alhamdulillah, perjalanan kami dipermudahkan oleh kerana acara ini dianggap acara rasmi anjuran pejabat Gubernur Wilayah Satun. Konvoi masjid diiringi oleh pihak polis menuju ke destinasi sebaik masuk ke sempadan Thailand. Kami tiba di destinasi pertama, salah sebuah sekolah kerajaan. Sambutan yang diberikan di luar jangkaan kami. Cukup meriah. Ramai juga warga Satun yang boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Ya Rasul, salamun alaika, ya Habibis salam alaika. Kami seterusnya dibawa ke sebuah kampung untuk check-in dulu tempat menginap dan makan tengah hari. Baiklah, lepas kita melawat sekolah tadi, kita ke sini pula untuk menjamu selera.
bersama dengan Pak Syim dan masih lagi bersama dengan Autorik dan Pio Amin kita. Dan memang kat depan ni macam pernah tengok, tapi mungkin lain sikit. Kita tanya dulu Pak Syim, ni lauk apa ni? Ini bahasa kampung sini panggil kengsom. 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 Kalau bahasa Melayu bahasa pedas. Asam pedas. Asam pedas. Dia macam kuning-kuning sikit. Asam dia bahasa pedas. Oh, ni lebih kurang kiranya macam asam pedas versi Thailand, versi Satun. Saya nak rasa ikan ni, saya cubit je lah. Minyak sambal belacan. Oh, bukan sambal belacan. Pedas sikit lah, saya tak tahan pedas. Selesai sahaja solat zuhur, rombongan masjid adakan lawatan mesra ke Majlis Agama Islam Satun. Bertukar-tukar pandangan bagi mantapkan hubungan persaudaraan antara dua wilayah. Lebih 70% daripada 300,000 penduduk wilayah Satun beragama Islam dan wilayah Satun ini juga mempunyai 231 buah masjid dengan program pengimarahan yang tersendiri. Rombongan masjid juga dijemput ke stesen radio Nasional Satun, satu-satunya stesen radio yang mempunyai rancangan berbahasa Melayu di sini. Pihak Masjid Gwar Said Alwi dan penerbit imarah masjid diberi ruang ke udara secara live selama setengah jam. Dan ditemu bual sendiri oleh pengarah radio Satun, Puan Nosma Lee Sen. Television, itu Astro, itu Encik Wan Kamarudin. Wan Kamarudin, ya, sebagai media kan, dan juga datang mencari di Radio Thailand Satun. Apakah pandangan sebagai media dengan media? Lebih dahulu saya rasa kefasihan bahasa Melayu Puan Pengarah membuatkan saya tak rasa berada di Thailand. Sempat juga melihat sejarah Islam dan bangsa Melayu di Satun ketika berkunjung ke Muzium Negeri. Kami terus bergegas ke Kampung Ban Prachan. Kebanyakan penduduk kampung Gwar Said Alwi berasal dari sini. Tunaikan solat maghrib di Masjid Misbahuddin. Pio Amin diberi ruang menyampaikan tazkirah ringkas. Golongan Ansar yang duduk ada di Madinah ataupun Yasrib, golongan Muhajirin yang ikut sama-sama berhijrah yang duduk dengan Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu apa-apa sahaja yang berkaitan dengan ukhuwatul muslimah, ukhuwah yang membawa kepada ukhuwah Islam, ukhuwah yang memberikan ketenangan, persaudaraan, Malaysia, Thailand, Malaysia, semuanya meraihkan. Sebab itulah Islam ini meraihkan manusia, dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Ansar. Bila mana orang Muhajirin, sahabat-sahabat keluarga Rasulullah yang berpindah, yang berjalan daripada Mekah terus ke Madinah, mereka tak kata kamu ni orang Mekah duduk dengan kafir Quraisy. Orang Mekah pun tak, orang Madinah pun tak, orang Mekah pun tak kata kamu ini duduk di kawasan yang kosong, Yasrib, tak ada apa. Kami Mekah, kawasan banyak air. Tak. Tapi kedua-dua negara Mekah dan Madinah ini negeri bercantum bina kekuatan sehingga Rasulullah SAW dapat menakluk kembali Makkah dalam peristiwa Fathul Makkah. Suasana di luar masjid cukup meriah. Rakan-rakan warga Satun beragama Buddha turut sama meraihkan. Ada gerai-gerai menjual makanan tempatan unik tapi lazat. Sementara itu, pentas sudah pun terang benderang menantikan tetamu kenamaan. Acara dirasmikan oleh Gubernur Wilayah Satun sendiri. Kedua belah pihak bertukar cenderamata dan kemunculan kumpulan sajad paling dinantikan penonton. محمد يا حبيب الله محمد يا رسول.
keikhlasan, jalinan hubungan yang cukup indah. Inilah yang dianjurkan Islam, aman dan muhibbah. Muhammad ya Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, Muhammad ya Rasulullah. Hari terakhir kami di Satun, sebelum bertolak pulang, kami singgah sebuah ladang milik orang Islam. Timba pula ilmu tentang pertanian. Alhamdulillah, kembara ke Satun membuahkan hasil yang cukup lumayan. Masjid Umar Al-Khattab Kuar Syed Alwi, Kangar, Perlis membuktikan pengimarahan tidak bersempadan. Pengimarahan masjid juga boleh bertindak sebagai landasan dakwah yang berkesan di samping memanfaatkan seluruh ummah tanpa mengira agama, bangsa dan budaya. Baiklah, kita dah pun sampai ke hujung rancangan ya, Pio Amin ya. Itulah, alhamdulillah selesai dah perjalanan kita. Itulah selama lebih kurang dalam 2 hari lah. Itulah, alhamdulillah selesai. Untuk pengetahuan Pio Amin, inilah kali pertama episod Imarah Masjid kita keluar daripada Malaysia. Walaupun Kedah dengan Perlis dengan Satun ni dekat saja. Tapi ini satu benda yang menarik dan lain daripada yang lain lah. Baiklah, mungkin Pio Amin ada nak berkongsi sedikit tentang mungkin tazkirah yang cukup ringkas. Tazkirah kata-kata terakhir lah, InsyaAllah. Baiklah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ringkas, fa'asluhu baina akhawaikum, iaitu perbaikilah hubungan persaudaraan kamu. Jadi di sini tanpa mengira sempadan bangsa, warna kulit, bahasa dan sebagainya, jadi kita memperbaiki hubungan Malaysia dan Thailand melalui program-program Imarah Masjid ini, insyaAllah. Dan itu juga membawa kepada kebaikan yang ada pada hari ini, insyaAllah. Sama-sama kita saksikan. Baik, kebaikan. Sebelum kita lupalah, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak AJK Masjid Kampung Gua Syed Alwi, Masjid Saidina Umar Al-Khattab. Sama-sama. Dan juga semua pihak yang terlibat dalam menjayakan kita punya aktiviti sepanjang 2 hari ini lah. Betul, terima kasih. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada co-host kita, host jemputan iaitu Pio Amin, kerana sudi bersama-sama. Alhamdulillah, salam sikit. Nak balik lah. Dan kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.